Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang semulakan pengurusi Surau Al-Amin dan tuan kuasanya, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilang, para asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita merafakkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita isi masa waktu subuh kita ini dengan hadir dan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang perhimpunan, perkumpulan kita ini dengan pandang rahmat, dengan pandang kasih sayang, dan menjadikan ia sebagai amal ataupun bekal kita di akhirat untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti insyaAllah. Dan pada pagi ini kita masuk kepada sambung pengajian 40 hadis akhlak mulia, dan kita masuk pada pagi ini hadis yang ke-7 insyaAllah. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang gagah perkasa itu seorang yang mampu menewaskan ataupun merebahkan orang lain. Tetapi sebenarnya orang yang gagah perkasa itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan perempuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni pendek ya. Hadis pendek saja. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang gagah, yang kuat tu bukan orang yang boleh mengalahkan musuh dia. Tetapi yang perlu dikalahkan ialah ni dalam diri, musuh dalam diri ni, sifat marah. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sifat marah ni sifat semula jadi yang ada pada semua orang. Tak kisahlah marahnya itu marah yang kecil ke, marah yang besar ke, semua ada. Memang ada dalam diri. Tak tahulah, mungkin ada orang yang tak pernah marah. Dia tak pernah marah dalam hidup dia. Tak tahulah, mungkin ada kan. Tapi jarang ada nak jumpa orang macam tu. Mesti ada sikit, tak banyak sikit, mesti ada. Sebab dia sifat semula jadi. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah marah. Bahkan bila Rasulullah SAW marah, merah muka Nabi ni, menggambarkan kemarahannya. Ada beberapa peristiwa yang berlaku tentang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah marah. Dan sifat marah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, asalnya sifat marah ni baik. Baik macam mana? Sebab dia jadi masalah, dia jadi rosak bila mana marah itu bercampur dengan hawa nafsu. Kadang kita tengok anak kita buat kesalahan, boleh marah. Tapi kadang-kadang marah kita dengan hawa nafsu tu jadi melampau kemarahan kita. Bahkan marah kita tu tak sesuai dengan kesalahan dia. Salah dia sikit, tapi marah kita lebih-lebih. Banyak macam tu. Macam kita lah, benda sikit sangat. Saya pernah tengok satu video, ada seorang, orang video biasalah di masjid surau kan banyak CCTV kan.
Ada orang tu dia nak bangun alahai terkena orang sebelah. Orang sebelah pergi lempang kawan tu. Padahal terkena. Ada video tu. Kat mana saya tengok kan? Dah lama, video ni dah lama. Dia bang biasa kita nak bangun tuan-tuan, alah terkenalah sikit bahu dia. Oi dia pun marah pergi lempang kawan tu. Tuan-tuan tak sengaja, bukan dia nak sengaja nak siku kan. Tengok. Tak kena kemarahan tu. Pertama orang tu tak sengaja. Kedua kau selepas melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketiga kau buat itu dalam masjid dan rumah Allah. Di mana adab-adab kita? Pertama sama orang Islam yang tak sengaja. Yang kedua kita selepas beribadah kepada Allah. Yang ketiga kita berada dalam rumah Allah. Sedangkan dalam rumah Allah Ta'ala ni ada adab dia. Tak boleh kita nak tunjukkan, nak bergaduh, nak marah. Ini rumah Allah. Kita ni sebagai tetamu dia. Takkan tetamu lebih nak tunjukkan sesuatu yang teruk dalam rumah, mempunyai rumah kan. Kemudian marah ni boleh jadi terpuji, boleh jadi sebaliknya. Jadi sebaliknya bila bercampur dengan hawa nafsu, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian marah ni tuan-tuan perlu ada dalam diri setiap manusia. Perlu ada. Bila mana kita melihat ada kerosakan di hadapan mata kita. Dia tak boleh jadi terlampau tak pernah nak marah. Jadi anakku Sazali lah. Kan? Apa jadi kesudahannya apa? Dalam cerita tu dia punya sayang pada anak dia tak pernah marah anak dia. Anak dia buat macam mana pun dia punya sayang tu mengatasi kemarahan dia. Sudahnya jadi rosak budak tu. Tengok kita sesuatu kita boleh belajar daripada filem tersebut. Sebab filem ini dia syarat dengan mesej banyak tuan-tuan. Kalau kita menghayati ada pengajaran, ada benda nak sampai ada moral of story yang nak diceritakan. Kisah anakku Sazali melampau dia punya kasih sayang itu. Tak reti nak marah, tak reti nak tegur dan sebagainya. Saya sebut tadi wajib ada dalam diri kita bila melihat kemungkaran, kerosakan, orang yang merosakkan agama, kena ada sifat marah tu. Bila melihat agama dirosakkan, bila mana tidak ada sifat marah, maka ulama kata kena cari sifat marah tu. Tengok orang menginjak-injak agama kita, menghina agama Islam. Kalau pada masa itu kita tidak ada rasa marah, ulama sebut pergi cari sifat marah tu. Ada jual ke sifat marah ni? Ada jual ke dekat shop lot ni? Tak ada lah kan jawapannya. Kena ada sifat marah dalam diri kita. Agama kita ditindas, orang Islam ditindas, di apa lagi? Istilah yang sesuai lah kan. Jadi kena ada perasaan marah dalam diri kita tu. Barulah kena sifat marah yang ada dalam diri dia. Tapi asalnya memang Pak marah ni memang dilarang lah. Nabi ada beberapa peristiwa yang mana sahabat Nabi SAW jumpa Nabi dan Nabi sebut la taghdab, jangan marah. Jangan marah Nabi sebut. Dan marah ini tuan-tuan mati Allah Ta'ala sekalian wajib diubati bila mana marah ni pada perkara-perkara yang remeh. Sebut tadi lah. Sebut awal tadi. Alah kawan tu terkenanya pun dia marah, dia gelempang kawan tu. Kadang benda sikit pun anak kita punya kesalahan lah sikitnya. Dia minum air tu tumpah, kita punya marah. Padahal pergi ambil kain lap settle. Cawan terempas. Tu marah apa ni? Kita pun pernah terempas cawan kan? Pecah. Tak sengaja. Adakah sengaja dia ambil cawan ni Ustaz? Dia balik? Kan? Kalau sebalik pecah kan? Jangan marah kan? Nak tengok fungsi marah tak marah kan? Rugi satu cawan. Tumpah bukan. Tak sengaja. Oh kita punya marah. Aku tak mata tak tengok ke apa semua. Meletak tu. Cuba kita yang kena itu. Tak sesuai. Ambil pergi clear. Patutnya tengok. Ada cedera ke anak kita ni? Cawan pecah ni. Dia risaukan dia nak menyapu. Dia nak kena emas. Tak tengok anak ni. Terkejut ke dia? Jadi itu yang berlaku pada hari ini. Itu marah yang wajib diubati. Bila mana marah pada perkara yang remeh. Atau marah yang tak kena pada tempatnya.
Kemarahan yang saya sebut tadi tu, bila agama kita dirosakkan, itu kena ada sifat marah tersebut. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i ni ada seorang anak murid. Anak murid ni jenis yang slow learner lah, lambat nak faham. Lambat sikit, lambat tangkap, belajar pun orang ajar pun tak faham. Maka Imam Syafi'i pernah ulang, agak punya sabar. Imam Syafi'i tak marah. Pernah ulang 40 kali masalah pembahasan yang Imam Syafi'i ajar ni untuk seorang anak murid. Mungkin di kalangan kita ni ada cikgu kan, ada pensyarah, ada nak ulang 40 kali. Saya mengajar pun tak ada tuan. Tak faham kau ni kena minum Yasin katnya kau ni kan. Kita sebut kena minum Yasin dia ni. 40 kali Imam Syafi'i punyalah sabar, ya Allah. Kalau kita ni marah ni kan, 40 kali masalah untuk seorang pelajar, ulang balik. Ulang balik. Ajar lagi. Ajar lagi. Maka murid sebut berasa malu tuan-tuan, segan bila Imam Syafi'i dia ulang-ulang untuk benda yang sama kat dia ni. Kemudian murid tadi apa dia buat? Dia rasa malu, dia pun keluarlah, beredar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala panggil budak tu. Panggil pelajar dia ni. Dan buat tuition intensif. Personal tuition. Personal. Imam Syafi'i mengajar kan. Tak faham mengajar. Sekali panggil sini lah. Buat kelas personal lah. Tetapi tuan-tuan, bila ajar pun masih juga benda yang sama. Memang lambat lah. Bebal sungguh katnya kan. Bebal ni. Tak boleh masuk, tak boleh tangkap kan. Maka Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i sebut ke budak ni. Dia kata, kalaulah. Tengok. Imam Syafi'i ni dah sampai personal pun kau tak faham juga. Geram juga kan Imam Syafi'i sebut. Tapi bahasa Imam Syafi'i ni berlapik. Sangat halus. Dia kata, kalaulah ilmu tu macam makanan, macam selemak, selemak lagi kan, macam makanan, aku suap dalam mulut kau ni. Kan? Aku suap-suap, kita kan macam anak kita. Kita kan biasa nyuap anak kecil kan. Kita nak selenganga, kita penganga sekali, betul tak? Ada yang ibu ni. Kan bapak ada nganga sebelah kan. Suap bapak dia. Kalaulah ilmu tu macam makanan, kata Imam Syafi'i, dia saya aku suap masuk dalam mulut kau ni. Anganga? Satu. Dua. Tapi tak boleh. Sebab ilmu ni, faham ni, benda yang direzekikan oleh Allah. Betul tak? Saya sebut ni, sampai habis kuliah kan, ada orang dia boleh ingat 80%. Ada orang ingat 70%, ada orang ingat nak makan kuih tiaw, contohnya kan. Ada orang ni macam-macam lah dia punya ingatan, ada 20%, ada tahulah blur dia pagi ni ngantuk sangat keletih kan, dia duduk je kan. Ada pemikiran tu jauh baginya. Sebab benda ni ilmu, kefahaman, benda yang direzekikan, Allah rezekikan. Siapa jadi cikgu kat sini, pensyarah ke, kita ajar topik hari ni, masuk chapter pertama, tak semua dia faham. Ada yang faham, semua dia faham. Ada yang faham sekian persen je ni. Sebab masing-masing, padahal topik yang sama, dalam kelas yang sama, cikgu yang sama, anak murid ni itulah dia. Tapi kefahaman lain-lain. Berdasarkan diri sendiri, dan Allah berdasarkan empunya diri yang mungkin dia jenius, cepatlah faham. Yang lambat ni, slow learner ni, lambatlah sikit. Satu lagi, Allah Ta'ala sendiri yang memberi kefahaman. Sebab tu kefahaman benda yang direzekikan. Kan ada doa, warzuqna fahman nabiyyin. Kita doa benar, ya Allah rezekikan aku kefahaman para nabi. Nabi ni faham. Kita nak, ya Allah, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Itu ada satu doa kan. Ya Allah, kau berikanlah aku ini kefahaman para anbiya, para nabi. Dapat faham macam mana yang Nabi faham, bereslah. Tapi kita susah nak faham, susah nak ingat, kan? Sama budak belajar ni, anak-anak kita ni kan, nak periksa, susah baca pun tak ingat-ingat. Apa benda ni kan? Belajar tak ingat lagi. Faham satu, tak ingat pun ia.
Boleh amalkan satu ayat dalam surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Ayat berapa? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Amal tu. Cara apa? Letak di ubun-ubun kepala kita ni, supaya Allah Ta'ala ni, niat untuk apa? Supaya Allah tak lupakan kita, bagi kita ingatan tu kuat. Boleh bacakan pada anak-anak, ataupun boleh anak-anak tu baca sendiri. Letak kepala, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Sanuqri'uka fala, kat dada boleh, kat atas ubun boleh. Di mana Allah SWT, macam cik buat kan, tu. Betul lah tu. Khabil tu al-ijazah. Terima dah tu. Baca tu. Kita boleh nak buat. Syekh Saleh Al-Ja'fari, seorang sufi, seorang ulama di Masjid Al-Azhar di Mesir, almarhum, dia yang mengajarkan. Dia tahu anak murid dia tak semua hafal-hafal bagus-bagus. Dan kita pun daripada kita kata, bukan anak murid, dia kata dia daripada dulu mengajar ilmu, belajar semua kan, alhamdulillah Allah mudahkan. Dia boleh bagi tu ayat doa tu, sanuqri'uka fala tansa. Boleh sambung dengan illa ma syaa Allah. Sambung. Saya dapat ni doa daripada almarhum Syekh Muhammad Murtada bin Syekh Ahmad, mufti Negeri Sembilan dulu. Dalam satu kuliahnya dia jazahkan, dia bagi ayat ini. Pagi ni saya bagi pada tuan-tuan. So, tuan-tuan dapat, share pada orang lain. Orang lain pun amal, tuan-tuan dapat pahala. Saya sebut pada hari ini, tuan-tuan amal, saya dapat pahala. Ada doa la khair kafa'ili. Siapa menunjukkan satu kebaikan seakan-akan dia buat benda tu. Pendek kan? Semua hafal kot. Ambil tu. Naik ke berapa tu? Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Baca tu. Baik. Itu Imam Ghazali sebut. Imam Syafi'i. Punya lembut bahasa. Kalau ilmu tu boleh suap, kita kan apa tak faham apa kau makan ni, kau makan kepala ikan ke? Kan? Kita dah marah tu kan. Kau makan kepala ikan ke? Hari-hari makan berapa kilo kau makan kepala ikan ni? Kau minum banyak, berapa liter kau minum semut ni? Semua orang yang mengaji hafal Quran ni dijaga itu semua pemakanan dia tu. Banyak faktor, dan itu faktor pemakanan lah. Pemakanan terjaga. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ulama mengajarkan kita bagaimana nak handle sifat marah ni. Sebab kita memang ada jenis, memang jenis orang yang tempered, memang orang jenis marah sikit dia tak boleh. Ada jenis macam tu kan. Oh, sikit-sikit nak melenting, sikit melenting. Kalau orang jadi AJK suara parah kan. Kalau jenis yang tempered cepat marah ni, kalau jadi AJK payah kan. Nak terbalik meja, hentak meja. Pernah juga ada pengalaman tuan-tuan kan. Kami ni dulu dah meninggal lah kawan ni. Allah maghfirna warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah ampunkan dosa dia. Kalau nak musyarat tu, sikit hentak meja punya. Dia jenis macam tu kan. Dia jenis hentak meja kan. Kalau hentak waktu canai pun hentak. Ini dia hentak meja. Sampaikan kalau saya nak meeting. Ya Allah, apa benda lah nak berlaku kejap lagi ni. Dia jadi macam tu. Macam ni saya tak boleh ni langsung. Ada jenis macam tu kan. Tapi yalah, tak ada kan dia apa tu, dia tak jadi jaga lah macam dia pun dah meninggal. Dia okey, dia baik. Tapi bila musyarat ni dia punya cepat nak marah. Hentak meja. Saya ni macam tu. Bunyi meja tu, oh dia punya marah ni. Tahan lah. Itu saya sebut tadi, kalau saya nak meeting, apalah nak berlaku lepas ni dalam musyarat kejap lagi ni. Risau kan, aku tengok dia marah. Tapi orang tua tak dapat kontrol. Okey, ulama ajar cara kita nak kontrol ni elak sifat marah, pertama dengan ilmu. Dengan ilmu. Banyak benda tuan dengan ilmu lah boleh settle. Bila orang tak ada ilmu jadi masalah. Semalam saya ada buat program di SMK Mantin, program penghayatan solat. Macam kalau anak-anak di sekolah ni, adik mungkin tahu kan. Ada teori, ada praktikal. Masuk bab rukun qalbi, niat. Kita talafuz bin niyah, melafazkan niat kan sunat. Dia nak masuk niat tu Allah. Oh, orang was-was. Macam mana orang was-was pada niat?
Allahu Akbar. Kita imam Ar-Rahmanir Rahim, dia astaghfirullah usalli, dia tak habis-habis usalli. Saya pernah lagi sempat satu di Terengganu sembahyang subuh ni, kawan tu sembahyang sebelah pula, pakcik ni usalli, Allahu Akbar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah usalli. Orang dah baca rakaat, bangun rakaat kedua, astaghfirullahalazim, qul a'udzu binnas, dia baca lagi qul a'udzu binnas. Sampai habis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, dia Allahu Akbar, baru masuk. Dah habis sembahyang. Cerita ya Allah, teruknya was-was orang ni. Teruk sangat. Okey, cara nak menghilangkan was-was tu macam mana? Kau baca qul a'udzu binnas, dah baca dah. Dengan ilmu. Kena dengan ilmu. Dah baca qul a'udzu binnas, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, baca dah. Was-was lagi. Dengan ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan macam Allah Taala bagi orang yang macam ni, yang bermasalah ni. Dalam kita pengajian, sini ada pengajian fiqh kan. Dalam mazhab Syafi'i, kita masukkan niat, muqaranah niat itu mesti daripada Allahu Akbar kan, masuk. Dia perbahasan dia qasad ta'arud ta'yin. Kalau kita lama ni lah, kena masuk niat tu, muqaranah bersekali dengan takbir daripada huruf alif Allah sampai bar huruf masuk. Tak kisah masuk pada awal ke hujung ke pertengahan, tak kisah. Jadi orang macam ni, dia tak jadinya qasad ta'arud ta'yin tu, nak masuk mana dia was-was. Maka ada qaul pandangan bagi orang yang was-was macam ni, dia niat dulu baru angkat takbir. Saja aku sembahyang pada subuh 2 rakaat tunai makan sana, Allahu Akbar, terus settle masalah dah, settle. Tapi masalah tak mengaji, tak belajar. Ada kuliah fiqh tak datang kan, ni ustaz apa macam muni tu musalli apa tu, tak ada ustaz kan. Masuk nanti bab itu. Ada muqaranah urfiyah, banyak cerita dia. Orang yang ada masalah. Tapi dalam mazhab kita, yang kita ni normal, kena niat masuk waktu takbir Allah, masuk kat situ. Bagi orang kes macam ni, dia ni tak masuk-masuk gear ni, dia boleh. Sebab perbahasan nak masuk niat tu waktu takbir, itu permasalahan fiqh. Ulama saja yang membuat begitu. Kalau mazhab Maliki, tuan-tuan, gerak pada keluar rumah dah niat dah tu nak sembahyang. Sebab tu tengok orang yang berlain masuk masjid, Allah, senang kita Allah, dia masuk dia saja sebelum 2 rakaat tu ni kan Allah Taala bar. Cuba tuan-tuan pergi niat sembahyang qasar jamak, qasar majmu'an, banyak cerita saja. Banyak cerita dah, banyak Allah. Jadi kalau orang yang ada masalah tu lah, tak ilmu macam sifat marah tadi ni kan. Ilmu. Bila kita faham orang yang ada masalah was-was ni, niat setiap saja aku solat dalam hati, saja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Taala, Allahu Akbar, settle. Tak payah Allah, tak payah usul qaul astaghfirullahalazim, qaul binnas lagi, orang dah rakaat kedua dah. Settle lah, settle. Jadi macam sifat marah ni, semua benda settle dengan ilmu. Macam orang was tadi, kalau dia faham belajar konsep itu, dia amal, settle sifat was-wasnya. Was-was juga ustaz, Allah teruk noh. Was-was juga ada. Okey, pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amalan. Kena buat. Dia ada tip nak supaya tak marah ni, kena buat tip tu. Kena buat langkah tu. Okey, dengan ilmu, sematkan dalam diri kita ini bahawa menahan sifat marah ni merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, nampak simple sifat marah tanda orang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz. Sifat orang bertakwa tu allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarahnya. Quran sebut ni ciri orang yang beriman yang menahan amarahnya. Sebab sifat marah ni dia percikkan tiupan iblis, syaitan kan, api kemarahan itu dalam diri kita. Kalau kita tak kontrol, tak pancung siap-siap, melarat kemarahan itu. Kerana marah tu sampai tak hilang marah dah. Dia marah hari ni, 3-4 tahun lagi duk masih marah lagi. Ada tuan-tuan. Dia punya marah tu kerana benda sikit sangat macam-macam lah isu-isu marah ni. Kemudian itu yang pertama.
mendapat merupakan ciri orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran yang besar si Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran dan sifat takwa tadilah. Kemudian itu yang pertama. Bila kita faham, kalau aku tahan marah ni, menahan marah ni sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Allah beri ganjaran pahala kalau kita dapat tahan marah kita. Kemudian tekankan juga dalam diri kita bahawa marah aku ni, marah yang tak bertempat tuan-tuan Kalau yang bertempat, anak kita buat benda satu kesalahan yang ni, memang kita perlu marahlah. Bahkan satu benda yang mesti dibiar je anak tu kan, dia tak marah. Rosak budak tu. Jadi filem Anakku Ustaz Ali lah. Kena marah. Ini marah yang tidak kena pada tempatnya. Tekankan dalam diri bahawa marah aku ni yang tak kena pada tempat ni menyebabkan marahnya Allah. Allah tak suka kan? Sebab tu Nabi bersebut la taghdab, jangan marah, jangan marah. Nabi ulang kan, salah samarat 3 kali Nabi ulang. Jangan marah, jangan marah. La taghdab. Sahabat jumpa. Bahkan di riwayat menyebutkan beberapa hadis daripada Umar bin Abdullah bin Amr Abu Darda, Nabi sebut benda yang sama. Jangan marah. Sebab kesan dia sangat buruk kalau tidak dijaga. Baik. Pertama tadi semat diri tahan marah ni sifat orang takwa. Tahan marah ni Allah Taala beri ganjaran besar. Kalau marah kita yang tidak kena bertempat datangkan marahnya Allah pada kita. Murkanya Allah kepada diri kita. Baik. Itu segi ilmu. Kemudian yang kedua dari segi amal. Amal macam mana pula? Yang pertama, kau nak marah, cepat-cepat kita isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ni orang marah, kita dah marah. Datang orang nak sabar kita. Sabar, banyak-banyak istighfar. Apa istighfar? Kata dia. Dia marah, suruh istighfar, kena marah. Betul? Banyak-banyak salawat. Apa salawat? Dia marah ke mana lagi kan? Betul marah ni, betul-betul marah. Tak marah, seronok. Itu amat nisfu. Kan? Bapak marah, tak marah, seronok. Itu Allah yarham amat nisfu kan. Saya baca pasal amat nisfu tuan, betul ingat. Dia ni pun jadi Bilal masjid tuan. Amat nisfu kan, nampak macam tu kan. Dah pergi lingkup Bilal rupanya dulu. Pernah jadi Bilal. Dulu sebelum jadi terlibat dalam Bilal akunan. Dah, siapa lagi? Dah pergi melingkup, siapa lagi? Semua mesej-mesej ada kan. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian tak jalan dengan isti'azah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok kondisi orang yang marah tu. Kalau orang yang marah tu tengah berdiri, suruh duduk. Dia kena tukar, position tu kena tukar. Sebab dia memang mempengaruhi sebenarnya. Kita dengar tiba orang datang surang kita kan. Apa cerita ni? Aku tak puas hati dengan kau. Okey je, bawa tenang. Duduk dulu. Bila suruh duduk dia dah potong sikit. Mungkin hampir separuh pada marahnya tadi tu, dia akan reda. Okey. Kemudian hilangkan dengan apa? Dengan air, beri air. Kawan tu dah marah, dia beri air panas. Kawan ni dah tengah marah. Allah, minum dulu je. Minum. Panas pula. Dia pun panas pula air tu kan. Tak kena dah. Bagi air sejuk. Air sejuk. Dengan kemarahan dengan bagi air sejuk. Minum dulu. Dah cut lagi kemarahan itu. Okey Ji. Apa cerita? Marah sangat ni. Tadi marah banyak ni. Dia dah duduk. Dia dah minum. Tinggal sikit. Saya bukan apa dah. Okey lah tu. Saya bukan apa. Itu macam mana? Benda tak beritahu kat saya. Saya tak tahu. Dia boleh marah kat pengurusi tu. Contoh. Pengurusi kata, saya masuk dalam WhatsApp kan. Haji tak tengok WhatsApp dah ni. Kata. Meeting tak panggil saya meeting. Ni pelantikan dalam kuasa baru ni contoh kan. Saya tak tahu Haji tak tengok WhatsApp. Kata kan. Sekali tengok Allah Haji tak dalam grup dia. Contoh. Dia dah dekat. Dia potong. Tu cara dia pun. Suruh duduk. Duduk marah lagi. So tak puas hati, hentak meja kan. Musyarat tadi kan. Suruh baring. Tengok tempat lah tuan-tuan. Kalau dia tak marah, dia serang tuan dekat pasar malam. Baring je, baring.
Lalu apa kono ni baring ni kan. Tak ada, tengok sesuai lah. Bahkan dia bukan untuk orang untuk diri kita pun. Kita marah orang rumah marah kan, kita pergi duduk kita marah dapur, pergi duduk depan. Pergi duduk, kau tengok TV je. Lagi dia marah kan, itulah kerja awak kata dia kan. Hai, tengok telefon pun marah kata kan. Start motor, pergi je lah minum teh lah kita. Ya, jangan tipun, mana? Oh, rumah bising mengenai. Jom, minum sekejap. Dia hilang marah ni. Bukan hilang marah kan, kita hilang marah kita kan. Tak pun pergi tidur. Itulah. Marah ya tidur. Marah tidur. Ustaz yang ajar kata. Asal marah tidur kan. Dia nak bagi kontrol, nak kontrol. Kemudian marah lagi. Dah tidur marah lagi. Bercakap lagi marah. Bangunlah pergi ambil wuduk lah. Dengan minum air tadi. Boleh diertikan dengan minum air ataupun berwuduk. Dah wuduk marah lagi. Ini orang apa ni kan? Tak tahulah. Semayang sunat. Semayang sunat apa? Semayang sunat apa? Ada semayang nama semayang sunat mutlak. Mutlak ni semayang sunat saja-saja semayang, tak ada tujuan. Tapi jangan waktu yang tahrim, dan bukan waktu yang dilarang lah. Tapi semayang sunat. Marah itu bukan orang lah kata. Pergi buat jadi syifa lah, pergi jumpa Ustaz Reza. So, azan ke apa kat telinga kan. Dah semayang marah lagi kan. Tak tahulah kita nak kata macam mana. Jadi yang tak boleh marah itu kan. Allah Akbar. Kena genji saya kan, genji dipilih kan. Ambil ayat Yasin kan. Dia sembuh sikit. Ini setan dalam badan ni. Ada juga tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan kalau orang yang marah ni ada pandang. Kalau marah ni rapatkan pipi kita daripada tanah. Bukan ambil tanah tu kan. Bukan itu. Kita baring tanah, letakkan ni pipi tu biar betul kat kena tanah. Rasakan muka pada tanah. Sebab apa? Biar kita rasakan aku nak marah lebih ni, aku ni asal min turab. Aku daripada tanah. Bukanlah kita nak mulia sangat pun. Nak marah-marah, nak kita ni hebat boleh marah orang. Kita ni siapa di sisi Allah Ta'ala? Kita ni insan dhaif. Aku berasal pada tanah, tempat dipijak-pijak orang pun. Ni rapatkan pipi pada tanah. Tapi jangan buat macam tu kan. Kita lalu tuan-tuan kan. Sini mungkin ayah ada kat sisi tanah kan. Tengok baring kat laman, apa hal ni Tuan Haji ni? Kita lalu pun kena marah, tahan marah lah tu. Agaknya dia nak tahan marah lah. Pada orang tu tengah buat aktiviti kan. Taib. Kemudian pernah tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pernah ajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Bila mana Aisyah ni marah, Nabi buat apa tuan? Nabi pegang hidung Aisyah. Kita geram macam tu kan. Bukan beri sangat pegang kuat-kuat tuan. Pegang manja ni tu. Pegang dan Nabi panggil. Nabi kata, Uwaish. Nabi kata, wahai Aisyah kesayangan. Kita sebut macam tu kan. Orang marah, panggillah dia dengan panggilan yang terbaik lah. Wahai si abang yang orang sayang, apa masalahnya ni? Marah sangat. Apa sayang? Tak nak masak hari ni. Jom kita makan kat luar. Oh, mati akal dia kan. Tak jadi ni. Jom kita makan. Tiba-tiba nak bayar, Allah, abang tertinggal tak buat cash kan. Habis. Boleh pakai ni QR. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Nabi pernah kita pujuk lah. Bila dia marah, pujuk lah. Jangan kita berbalas pantun pula. Tahu berbalas pantun? Dia marah, awak ingat saya tak kerti nak marah? Oh sudah. Habislah. Dia marah, api dengan api, tak ada apa tuan-tuan. Anak macam ni lah. Dah bunyi jam. Saya habiskan sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan dah marah saya tahu. Sikit lagi. Okey, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi kata sesiapa yang berusaha menahan amarahnya, dia tahan amarah, padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan tu, dia boleh nak marah tapi dia tahan amarah dia, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang tersebut, siapa? Orang yang boleh tahan, yang boleh nak marah tapi dia tahan amarahnya, Allah Ta'ala seru dia ni di hadapan semua makhluknya di akhirat. Nabi kata, wahai si fulan, kau pilihlah bidari syurga mana yang kau nak.
Nak marah ni, bidadari. Bidadari syurga, tuan-tuan. Bidadari syurga tu. Hadis rawahu Ibnu Tirmizi, hadis hasan. Nabi siap Allah Subhanahu Wa Taala buat pengumuman ni. Di hadapan semua para hamba-hamba, pada orang seluruh makhluk. Ni si fulan ni kau carilah bidadari mana kau ambil lah. Pilihlah mana satu yang kau nak. Mana satu kemuliaan yang Allah Taala beri kepada orang yang boleh, dia boleh nak marah tapi dia tahan. Nak marah dia tapi tahan marah dia. Subhanallah. Banyak kelebihan kan? Kelebihan kita tahan tahan sifat marah tu. Bidadari, tuan-tuan. Benda tu nampak sikit tapi tengok dia punya anugerah dari Allah Taala sangat besar. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ada doa yang diajarkan supaya kita ni selain pada isti'azah tadilah, a'udzu minasyaitonir rajim, kemudian tukar position, minum air. Kita sini nak marah, kita minum air. Kita duduk, kita beredar. Yang duduk kat situ saja. Kalau duduk marah, berdiri. Hidup, pergi mana-mana lah kan. Tukar position. Kemudian apa lagi? Berwuduk, solat sunat. Itu cara-cara nak kontrol sifat marah kita. Kalau kita dengan orang individu di hadapan kita mungkin boleh memanggil dengan panggilan yang baik. Kan? Macam isteri kita kan boleh sebut, wahai kesayangan abang, apa masalahnya ni? Marah sangat. Mungkin dia kan cool sikit kan. Ada apa nama marah-marah ni? Memang tak jadi apa lah tuan-tuan kan. Memang dia boykot tuan. Tak masuk dapur dah seminggu kan. Jenuh kita makan kedai mamak. Kenapa Ji? Biasalah kita makan kedai mamak je kan. Baik. Apa diajarkan? Allahumma ighfir li zambi wa azhib ghaiz qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Boleh cari tuan. Google lah doa tahan marah. Keluarlah. Mr. Google banyak kan, semua maklumat dia ada. Ya Allah, ampuni dosaku. Marah tu dosa. Yang tak kena bertempat. Allahumma ighfir li zambi wa azhib ghaiz qalbi. Dan hilangkan rasa panas dalam hati. Dia bila marah dia panas dengan hati kita ni. Hilangkan wa ajini minasyaitonir rajim, dan jauhkan, lepaskan aku daripada syaitan yang terkutuk. Syaitan kerja itu dia hembus, dia tiup-tiup supaya ibarat macam bara tu sikit tuan, dia hembus tiup-tiup supaya merebak. Sudah bergaduh, tu dah. Kadang benda sikit menyebabkan penceraian. Benda boleh bincang kan, benda boleh bincang elok, akhirnya see you in court. Bergaduh pasal rumput ni pun kan, pergi mahkamah. Ingat dulu kes dulu kan, pasal rumput kapet dia, pergi mahkamah tuan. Both of them dia ni lecturer besar, ada nama, dikenali. Ada orang buat construction kena rumput kapet dia, marah. Minta ganti rugi lah. Ini kau buat construction kat sebelah rumah, buat tembok, habis punya rumput kapet ni mahal ni, sempok ni. Boleh bincang kan? Oh, mahkamah. Dulu dah lama cerita ni, beberapa tahun sudah kan. Dua ni bukan orang yang tak ada pelajaran, pensyarah universiti. Ada PhD masing. Tuan cari sendiri kan. Bergaduh sebab rumput kapet. Tak tahulah tajuk tu boleh keluar kat keluar kisah tu. Kan? Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis daripada Ibnu Jarir, Nabi SAW sebut, barang siapa menahan amarah, aku tuju habis. Tak ada kejap lagi lah, nak habis ni, jelas ni. Barang siapa menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk melampiaskan kemarahan dia, apa yang Allah Ta'ala buat? Yang tadi, bidadari syurga kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan penuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan, tambah keimanan pada Allah. Kan sifat orang bertakwa tadi, wal kaziminal ghaiz, yang menahan amarahnya, Allah Ta'ala tambah keimanan, mantapkan keimanan dalam diri. Allah datang rasa sakinah, ketenangan dalam hati dia. Dia boleh nak marah tapi dia tahan. Dia tahan tu diri dia nak menahan. Allah tambah lagi ketenangan, rasa aman dalam diri, ditambahkan keimanan daripada Allah. Settle masalah. Penting ni kan. Kita nak tahan sebab marah ni. Marah yang tak kena, marah yang tidak kena pada tempat. Dia jaga. Kadang benda sikit sebab marah kita nak tunjukkan, tak habis lah. Saya pernah satu kejadian kat sekolah saya tuan-tuan, petang lah,
Ada parent ni tak puas hati, tapi parent ni salah juga. Dia main masuk sekolah, dia mungkin minta kat security, tapi dia meluru masuk dalam kelas. Dia marah ustazah saya ni. Pasal ada isu lah kan, anak dia semua. Dia marah. Dia masuk dan ontak-ontak meja. Tak boleh macam tu. Kalau dia ada urusan dengan kita, macam cik apa, dia tak boleh terus jumpa cikgu. Dia kena jumpa pentadbir, jumpa lagu besar. Kan? Bincanglah. Saya nak komplain ni cikgu pasal seorang ustazah dalam kelas anak saya ni. Dia bla bla 1, 2, 3, 4, 5. Komen lah. Biar sekolah ambil tindakan. Ni tak ada, dia pergi serang ustazah tu. Dia hentak meja. Saya dengar. Pahal lah. Dia marah. Ustazah tahan. Si ustazah kata, awak encik ingat saya tak boleh nak marah? Oh, ustazah pun dia marah. Tak kisah dia kan kira ustazah, ustazah tuan-tuan. Yang kaya rumput tu ustazah lah tu. Nak cakapnya. Kan? Encik ingat saya tak boleh nak marah? Oh, ustazah tu. Oh, tinggi suara ustazah. Silap juga. Lepas tu ustazah dia kena cool sebenarnya kan. Bila kita marah-marah, memang tak settle. Pertahan. Tak apa, encik buat bincang lah. Kalau encik tak puas hati, encik pergi guru besar. Biar saya yang akan depan macam ni. Oh, okey, tak apa. Ni tak sesuai encik, ni depan-depan anak-anak nak belajar. Encik nak marah. Tak apa, kita pergi pejabat. Ni suatu berlawan-lawan, kita menapah. Ya Allah, berlaku tuan-tuan kan. Kadang kita tengok orang marah, kita cool lagi ni. Kita istighfar banyak, baca auzubillahi apa kan, supaya kita tak melampiaskan. Nak marah, kita boleh nak marah tapi kita tahan. Balasannya bila dari syurga, Allah masukkan rasa aman dalam diri, rasa ketenangan, iman bertambah. Fikirkan balasan ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Tapi tak sempat nak fikir kan, tak sempat. Nak marah syurga, bidadari lah. Aku tak nak fikir lah tu. itu lambat lagi bidadari. Bidadari syekh, bidadari tak ada bidadari kita. Orang marah juga ni. Tuan-tuan, kalau tuan marah saya, berhenti lah. Kita berhenti lah marah. Kita kena marah nanti. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa rizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.